Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafati Muhammad Asri, bernombor metrik IKAN 046404. Saya mewakili kumpulan kami ialah bertajukkan Istighatsah menurut kumpulan majoriti dan minoriti menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang dihormati ialah Prof. Madya Dr. Ahmad Mazli bin Syafi'i, merangkap pensyarah kelas kami semester 8, ijazah sarjana muda usul dengan kaunseling, yang kod kursinya ialah USI 42102, Tasawuf Mafahim. InsyaAllah tanpa membuang masa, kita pergi ke slide yang pertama. Okey, tajuk kami ialah Istighatsah. Apa itu Istighatsah? Okey, Istighatsah, perkataan Istighatsah berasal dari Al-Ghath yang bererti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab, kalimah yang mengikut pola wazan istaf'ala atau istif'al menunjukkan makna permintaan atau permohonan, maka istighatsah berarti meminta pertolongan. Segi luruh dia lah. Okey, seperti perkataan ghufran yang bermaksud keampunan, ketika diikutkan pola istif'al menjadi istighfar yang bererti memohon keampunan, jadi istighatsah bererti meminta pertolongan lah, lebih kurang. Okey, ini adalah dalilnya, ialah ni dalil dari istighatsah ni, surah Al-Anfal ayat 9, iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Okey, maksudnya di sini kisah ni mengenai tentang perang Badar. Pada masa itu bilangan umat Islam bersama baginda Rasulullah SAW dan perang Badar adalah amat sikit berbanding musuh lah, berkali-kali ganda banyak pada umat Islam. Tapi Nabi berkata pada tu, mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit dari saya. InsyaAllah sahabat saya akan sambung pembentangan ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaifullah bin Jaafar, nombor metrik 047395, dan saya akan menyambung pembentangan kaitan dengan latar belakang. Okey. Badala min talaba as-saqa al-mutlaqah. Okey, maksud pada istighatsah ni, kita bukanlah meminta dan meyakini secara mutlak. Kita hanya meminta mereka supaya mendoakan kebaikan untuk kita saja, untuk kita kepada Allah. Okey, itu adalah istighatsah. Lepas tu seterusnya, muqtana'ah annallahu wallazi yu'inu al-mutlaqah. Okey, mestilah dengan meyakini bahawa Allah lah yang memberi pertolongan secara mutlak. Okey, hal ini adalah yang menyebabkan orang awam ni dia tak faham. Dia tak faham berkaitan istighatsah ni, dan dia melabelkan si pelaku itu sebagai mensyirikkan Allah. Okey. Al-Wahabiyun al-musyrikun yaf'aluna syirik. Okey, yang sebenarnya adalah golongan Wahabi ni lah yang memutablikkan dan mengatakan bahawa perkara itu adalah syirik. Okey, seterusnya, yu'minu asy-syirik biwujuda quwwata ghairullah. Okey, syirik ni adalah beriktikad bahawa ada yang berkuasa selain Allah. Okey. Wa talabu al-musa'adah min al-ahya syirik aidan. Okey, maksud dia tak semestinya meminta pertolongan kepada roh si mati itu syirik. Bahkan meminta tolong kepada benda hidup juga adalah satu perbuatan yang syirik. Okey, sebagai contohnya, kita meyakini bahawa doktor itulah yang menyembuhkan pesakit itu.
Walhal doktor itu adalah asbab kepada penyembuhan kepada pesakit tersebut, dan tanpa izin Allah SWT pesakit itu tidak akan sembuh. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan saudara-saudara saya. Sebelum itu, saya Nur Haikal Ikhwan bin Muhammad Halawari, nombor metrik 046451 dari ASM Usuluddin dengan Kaunseling semester 8 kelas A. Okey. Saya teruskan. Tabayyun al-mas'alah al-bahsu. Okey, ini pernyataan masalah, menerangkan berkenaan dengan pernyataan masalah, permasalahan kajian. Okey. Tahrif al-fahmu bainal mujtami' bin nusus anil jawaz fil isti'anah inda ahli sunnah wal jamaah. Okey, yang pertama, pemahaman dalil istighosah ataupun isti'anah daripada pandangan ahli sunnah wal jamaah yang sering disalahfahami oleh umat Islam ataupun masyarakat Islam di Malaysia. Okey. Kita dapat tengok dekat sini, antara permasalahan yang kami ingin mengkaitkan ialah kami ingin membetulkan tanggapan masyarakat Islam ataupun umat Islam secara keseluruhannya berkenaan dengan pemahaman mereka terhadap isti'anah ataupun istighosah. Okey, seterusnya kita pergi ke nombor 2. Khalaf al-bahsu an ta'rifat wa amaliyat isti'anah al-haqiqiyah. Okey. Sudut pemahaman istighosah ataupun isti'anah dan juga kaedah pengamalan isti'anah ataupun istighosah yang sebenar menurut al-asas ahli sunnah wal jamaah. Okey, perkara kedua ni kami ingin antara permasalahan kajian atau pernyataan masalah yang terdapat dalam kajian ni ialah kami ingin menerangkan berkenaan dengan kaedah pengamalan ataupun seperti yang pertama juga, tapi ini lebih pada sudut pemahaman dari segi kaedah pengamalan, kaedah ataupun susunan pengamalan ataupun cara-cara ataupun kata metod untuk mengamalkan isti'anah ataupun istighosah ini, supaya diterangkan kepada umat Islam tentang cara-cara ataupun kaedah-kaedah yang benar untuk melaksanakan isti'anah ataupun istighosah ni menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Okey, yang terakhir ialah al-masail al-furu'iyah fil isti'anah ataupun istighosah. Okey, kekeliruan masyarakat di dalam memahami pandangan ulama-ulama ataupun alim ulama terhadap isti'anah ataupun istighosah ini. Okay, yang terakhir ni kami ingin menerangkan pandangan-pandangan ataupun kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh alim ulama terhadap isti'anah ataupun istighosah beserta dalil-dalil yang disepakati menurut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan, saya akan membentangkan tajuk itu berkaitan dengan definisi dan dalil istighosah. Okey, nama saya Muhammad Hazi Akram bin Syaramin, nombor matrik 047202. Okay, baik. Kita mula pada ta'rif al-istighosah. Okey, dari segi lafaz, hazal lafaz raji' ila al-i'tisami billahi ta'ala wal i'timadi alaih. Jadi lafaz istighosah ni dia muncul daripada apabila berlaku i'tisami billah, iaitu sesuatu keadaan yang kita mencari pertolongan dari Allah dan juga tempat penggantungan kepada Allah. Okay, jadi secara lughatan talabul ghaus ayu izalatu syiddah
kal istinsar talabu nusrah. Jadi dari segi bahasa iaitu talabul ghaus, menuntut pertolongan ataupun bantuan, iaitu dia menghilangkan satu keadaan yang menghilangkan rasa gelisah ataupun kesukaran tersebut. Seperti kal istinsar, suatu pertolongan yang memerlukan permintaan. Jadi kata lainnya, secara ringkasnya iaitu hiya talabul ghaus min Allah Ta'ala fi syada'idi wal azmati, iaitu menuntut pertolongan daripada atau bantuan daripada Allah Ta'ala dalam keadaan sesuatu keadaan itu yang sukar ataupun susah. Okey, baik. Untuk dalil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Okey, ini apa maksud? Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Jadi Ibn Katsir menafsirkan ayat ini. Lamma kana yaum Badr, nazar Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qillati ashabihi wa aktharu alwahum, fama zalu yastaghithu rabbahu hatta saqata ridauhu an mankibihi, fa'anzalallahu ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Baik, dalam kisah ni agak panjang berkaitan dengan peristiwa perang Badar. Di mana ketika mana tentera Islam ketika itu hanya seramai 3,000. Jadi Nabi melihat kegelisahan para sahabat ketika itu. Jadi baginda berdoa kepada Allah dan sampaikan ridak yang Nabi pakai di leher ataupun di bahu jatuh. Nabi doa, Ya Allah, Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika golongan kaum muslimin ini binasa, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Nabi baginda terus berdoa memohon, sehingga kan kain selendang baginda itu jatuh. Lalu Sayyidina Abu Bakar datang, lalu ambil dan letakkan semula di badan Nabi lah. Lalu Abu Bakar kata apa? Wahai Nabi Allah, cukuplah pemohonanmu kepada Tuhanmu, kerana sesungguhnya dia pasti akan menunaikan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi lalu Allah turunkan firman-Nya dalam ayat surah Al-Anfal ayat 9 ini. Allah kata, fa'anzalahu ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Yang maksudnya, ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian. Jadi sekali itu saja perbincangan saya dengan definisi dan juga dalil. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Afif Aufa bin Kamal, Rokam Metrik Sif Arba'a Sab'a Sita Wahid. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu Nau'an wal Ad-Dalilul Al-Istighosah. Hunaka Nau'an Al-Istighosah. Awalan Al-Istighosah ila Allah, Saniyan Al-Istighosah ila ghairillah. Istighosah yang pertama iaitu
istighosah kepada Allah, di mana peristiwa ini diambil ketika Nabi Muhammad memohon bantuan daripada Allah. Maka ketika itu di mana Nabi Muhammad SAW berada ketika di Perang Badar, di mana kekuatan musuh 3 kali lebih besar daripada pasukan Islam. Kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi dengan memberi bantuan tambahan, iaitu berupakan 1000 pasukan malaikat, di mana terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 9 yang disebutkan tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bil alfin minal malaikati murdifin. Okey, yang mana bermaksud yakni ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, yang di mana yakni sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Okey. Itu merupakan istighosah ilallah. Manakala yang kedua iaitu al-istighosah ila ghairillah, iaitu istighosah kepada selain daripada Allah, di mana hukumnya dibolehkan sekiranya berkeyakinan bahawa makhluk yang diminta pertolongan itu adalah sebagai sebab dan musabab. Okey, jadi Allah lah pemberi pertolongan yang sesungguhnya, akan tetapi Allah telah menjadikan sebab sebagai perantaraan untuk tercapainya tujuan tersebut, di mana hadis Al-Bukhari, inna syamsa tadnu yaumal qiyamati hatta yablughul araku nisfa al-uzuni fa bainama hum kadzalika istaghatsu bil adama summa bi Musa summa bi Muhammadin, yang mana bermaksud matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat sehingga keringat sebahagian orang keluar hingga mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada keadaan seperti itu, mereka beristighosah, yakni meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad, iaitu hadis riwayat yang membawa maksud yang mana matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat sehingga keringat sebahagian orang keluar hingga mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada pada keadaan seperti itu, mereka beristighosah, yakni meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian meminta kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, di mana hadis ni adalah dalil yang dibolehkan meminta pertolongan kepada selain Allah dengan keyakinan bahawa seorang Nabi atau wali adalah sebab. Okay, di mana terbukti ketika manusia di mahsyar terkena terik panas matahari, lalu mereka meminta tolong kepada para Nabi. Okay, kenapa mereka tidak berdoa terus direct kepada Allah SWT, dan kenapa dan tidak perlu berdoa melalui para Nabi? Kenapa? Okay, sekiranya perbuatan ini adalah syirik, mustahil, dan niscaya mereka tidak akan berbuat demikian. Itulah yang dinamakan istighosah kepada selain daripada Allah SWT. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbullah Hakim bin Muhammad Nur, nombor matrik 046266, dan saya akan meneruskan pembentangan yang terakhir pada bab khulasah, kesimpulan kajian kami. Al-khulasatul ula, fa inna hadzal lafzu raji'un ila al-i'tisam billahi ta'ala wal i'timadu alayhi. Dan merujuk kepada istighasah ini adalah merujuk kembali kepada satu sifat satu amalan kebergantungan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya talabul ghauthi min Allah Subhanahu wa taala fi syada'id wal azimat. Dan ianya
ianya lebih ianya membawa definisi kepada talabul ghaus, iaitu meminta pertolongan ketika dalam keadaan kesukaran dan ujian. Lafzun wa fi'lun istighasati jaizun wa la yumkin an yaqula dhu ilmin innahu muharramun fadala an an yaqula innahu min asy-syirki billahi ta'ala ba'da ma sabita fi sahih al-Bukhari. Poin ketiga menerangkan kepada kita bahawa amalan istighasah sama ada daripada segi kalimah, lafaz ataupun dengan perbuatan. Kalau kalimah tu seperti yang diketengahkan oleh sahabat-sahabat kita sebelum ni dengan kaifiah zikir-zikir tertentu, selawat, dan juga dengan perbuatan sama ada dengan ibadah-ibadah yang tertentu seperti solat, puasa, istighfar dan juga sebagainya, adalah hukumnya harus di sisi agama Islam, dan tidak boleh dihukumkan kepada orang yang melakukan istighasah tersebut sebagai perkara yang haram dan syirik kepada Allah SWT. Sebab kenapa? Sebab ianya mempunyai dalil yang jelas sama ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ia mempunyai sandaran di dalam agama kita. Kemudian fal istighasatu bil ma'na talab asy-syafa'ah wa du'a li'ikhtibari 'alayhi walakin yaqa'u al-ishqala fi ghairi zalik. Dan amalan istighasah ini juga membawa kepada konsep meminta kepada syafaat dan juga doa. Sama ada bukan saja khusus, tapi khusus kepada ketika menghadapi ujian dan juga kesusahan. La yumkin mu'alajatu hadhihi al-mas'alah illa ba'da tafham lafz al-istighasah wal isti'malihi syar'iyyah. Dan tidak boleh kita hukumkan istighasah ini sebagai satu permasalahan di dalam agama, kecuali sekiranya kita mengetahui apa definisi atau apa konsep sebenar mengenai pengamalan istighasah ini, seperti mana yang kita telah ketahui sebelum ni. Dengan penyataan masalah kajian ini, maka jelaslah kita dapat ketahui bahawa masalah-masalah yang diketengahkan hanyalah masalah bersifat far'iyah, bukannya bersifat i'tiqadiyah ataupun usuliyah, perkara yang melibatkan kepada akidah. Bahkan ia adalah satu perkara yang dituntut dalam Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, amma fil lughah fayati lafzul istighasah bermakna talab al-i'anah wa bina'un 'ala dhalika fa inna al-istighasah bil makhluq fima yuqaddiru 'alayhi muttafaqu 'ala jawaziha kama jaa fil Qur'anil Karim fi ba'd al-akhbar sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Maka lafaz istighasah seperti mana yang telah didefinisikan di dalam segi bahasa dan juga istilah menurut pandangan majoriti dan juga minoriti Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga membawa kepada makna meminta pertolongan, dengan makhluk. Yang menjadi ada yang diketengahkan sebelum ni menjadi isu adalah bolehkah meminta pertolongan kepada selain Allah, yakni dengan makhluk. Maka hukumnya sama juga, harus, tapi dengan syarat selagi mana permohonan yang orang yang meminta tolong kepada tersebut adalah masih di dalam kemampuan orang tersebut. Contohnya lah, sebagai contoh, si fulan ini meminta didoakan agar dimudahkan segala urusan, meminta doa kepada gurunya, dan perkara yang tersebut harus bagi boleh dilakukan oleh guru tersebut kerana benda itu meminta doa agar dipermudahkan, dan bukannya seperti contoh dia meminta agar si fulan ini menjadikan dia kaya. Itu satu perkara yang sudah mukhalafah, termasuk dalam perkara mensyirikkan Allah dengan meyakini adanya perkara lain yang boleh
adanya perkara lain yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akui ia tidak akan lari daripada konsep tawasul, ini melalui perantaraan hamba-Nya. Seperti mana yang telah dinyatakan dalam Quran Karim, dalam peristiwa Sayyidina Musa alaihissalam. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.